Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Ayo sama-sama kita membantu pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba di Tangkak. Tapi sebelum kita nak bercerita berkaitan dengan pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ini, kita nak bercerita berkaitan dengan keadilan demi kebaikan dunia akhirat. Kita bawakan kepada anda di studio kita panel yang tidak asing dengan kita, ialah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, Duta Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sabah al-khair. Sabah an-nur, insya-Allah. Sihat Ustazah? Sihat, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, kita permulaan sebelum nak cerita berkaitan dengan kompleks Tahfiz Darul Tuba ini, kita nak cerita berkaitan dengan adil, Ustazah. Apa dia maksud adil dalam menurut Islam dan ciri-ciri adil ni macam mana, Ustazah? Ya. Silakan. Adil, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudara-saudari yang dikasihi. Bila kita sebut adil, ya, adil ini adalah salah satu sifat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, tuntutan, ya, kepada setiap pribadi mukmin seandainya mereka nak bahagia dunia dan juga akhirat. Adil ini adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita nak letakkan pinggan mangkuk dekat dapur, jadi mesti kena tahu kat mana tempat dia. Lepas tu ada pula alat dia, kan, nak letak kat mana ke, ataupun nak letak macam tu saja, ya. Jadi di situ dalam Islam dia pandang secara terperinci. Hatta kita nak letak kasut, hatta kita nak masuk ke bilik air, dia ada tata cara dan juga adabnya, kaedah dia, kaifiat dia. Dan seandainya kita berjaya, ya, mengikuti atau menuruti, menyempurnakannya itu dengan baik, maka kita dapat ganjarannya. Jadi itulah dia kelebihan apabila seseorang itu berlaku adil. Jadi adil ni orang selalu silap tau. Diingat adil tu okey sama-sama. Sama rata. 50-50. Sama rata kan. 50-50 ataupun ni 30-30, 30-30, semua gitu. sama kan. Tapi tidak begitu. Sebab adil ni bila disebutkan meletakkan sesuatu pada tempatnya, seandainya Izmi memerlukan duit poket, ya, setiap bulan katalah 1,000. Saya pula sebab ada anak lagi, jalan jauh, tempat kerja jauh, saya perlukan 2,000. Jadi kalau adil tu tak boleh bagi pada Izmi 1,000, saya 1,000. Dia kena bagi Izmi 1,000, keperluan saya 2,000, kena bagi saya 2,000. Macam tu. Itulah bagaimana kita nak bawa adil ini dalam suasana keluarga kita, dengan anak-anak kita, hatta kepada orang lain. Adil juga perlu, sangat perlu, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kan, Izmi dan juga para penonton, pada diri sendiri. Pagi tak nak sarapan, contoh kan. Padahal tubuh badan tu dah berpuasa, satu malam tu 8 jam. Bangun-bangun, alah tak nak lah, tak biasalah sarapan pagi. Kata nanti sakit perut, dia cakap kan. Padahal waktu tu badan kita memang sangat memerlukan makanan. Makanan pada waktu pagi. Bukannya nak makan banyak pun kan. Tapi orang kata makan pagi tu macam permaisuri, queen. Jadi makan makanan yang smart food, makanan yang baik supaya tubuh badan dapat zat yang baik. Contohnya kalau kita tak boleh nak overcome ataupun nak urus tubuh badan kita sebegitu rupa, mana mungkin kita akan berlaku adil pada orang lain, tuan-puan. Jadi kita punya fokus adalah adil kepada diri kita sendiri. Kemudian kita akan berlaku adil dalam pengurusan apa juga yang diamanahkan kepada kita. Jadi kita menjadi pelajar yang amanah, menjadi pekerja yang amanah, menjadi ibu bapa yang amanah. Sebab apa? Dia dah biasa melakukan keadilan. Dan kalaupun dia ada keuangan, ada duit, maka dia sudah tentu orang yang amanah, dan kita sangat-sangat memerlukan ramai wibawa yang boleh diharap
pada hari ini yang adil lagi amanah. Masya Allah. Saya baru nak diet pagi ni. Dah tak boleh nak kena makan nak bagi dia kan. Itu adalah adil nama dia kan untuk nak bagi kepada badan kita dan semua. Sebab kadang-kadang ada orang dipikir macam saya sebut tadi lah, sama rata 50-50, padahal itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi Ustazah, mungkin kalau kita boleh bagi contoh amalan-amalan ataupun persediaan untuk kita nak melakukan adil kepada mungkin masyarakat kita ke yang di sekeliling kita. Macam mana kita nak berlaku adil kepada mereka, Ustazah? Ya, saya semalam di Bangi Avenue ada satu kuliah duha. Jadi dia punya tajuk dia tu sangat bagus. Dia kata hidup yang singkat, banyakkan manfaat. Hidup ni sangat singkat kan. Jadi biarlah bermanfaat. So jadi daripada situ saya buatlah study sikit. Dan Masya Allah, satu benda yang saya rasa saya perlu kongsikan dengan tuan-tuan perempuan dalam kita study itu. Betul, umur kita yang singkat ini, kalau kita nak beramal, dia kena betul-betul beramal dengan cara yang bijak. Sebab bila kita mati, dah tak ada dah peluang untuk amalan itu. Jadi antara kalau kita ini nak berjaya dunia dan akhirat, kita fokus apakah amalan yang boleh membawa kita ini sampai akhirat kita dapat. Alam barzah pun kita dapat. Tak lain tak bukan adalah sebagaimana yang Nabi SAW membimbing kita. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau dia mati, 3 channel amalan semua tak ada kecuali 3 saja. Daripada 3 channel ni saja. Jadi itulah yang pertama, sedekah jariah. Ilmun yuntafa'u bih, waladin salihin yad'ulah. Jadi pertama sedekah jariah dia, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakannya. Jadi 3 ini kalau kita lihatkan pada hari ini ya tuan-puan, saya kira tempat yang paling baik sebab bukan semua orang ada anak. Ya. Dan bukan semua orang ada banyak duit untuk bersedekah. Dan bukan semua orang ada ilmu yang cukup banyak. Jadi pada saya, apa kata kita sama-sama fokus kita punya sedekah, kita punya jariah, wakaf kita dan sebagainya, membangunkan generasi akan datang. So generasi akan datang ni perlukan ilmu. Generasi akan datang sudah tentu kalau ada orang yang membiaya dia dan sebagainya, dia akan mendoakan kita. Dan kita juga nak generasi yang boleh sedekahkan daripada sudut tenaga dia kan, kepintaran dia, kelebihan dia, kemahiran dia dan sebagainya. Jadi nak kata ringkasnya Ustaz Izmi, tuan-tuan dan puan-puan, carilah sekolah betul-betul yang mempunyai satu silibus yang cukup baik. Dan kemudian berlesen. Dan kemudiannya memang menjana kelebihan umat. Masya Allah, tu yang nak masuk ni. Kompleks. Betul, silakan. Kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba yang saya sekarang menjadi dutanya. Anak-anak di situ semua anak perempuan. Masya Allah. Bayangkan kalau kita melabur kepada pendidikan anak perempuan, satu masa nanti dia akan berkahwin, dia mempunyai keluarga dan dia pula suka menjadi guru contohnya kan. Jadi sedikit yang dia belajar daripada kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba ini yang kita baru dapat hanya 1 juta. Semalam saya pergi ke surau sementara tu, surau yang dia nak bina pun 4 juta, surau saja. Ni kompleks ni, kita nak surau lah, kita nak sekolah, kita nak kediaman, kita nak dewan, kita nak kelas dia belajar, kelas aktiviti dia dan sebagainya. Maklum anak perempuan kan. Jadi kalaulah kita melabur ke kompleks ini tuan-puan, bayangkan betapa amalan yang tidak bertepi kita akan dapat sehingga kita meninggal dunia nanti dan anak-anak ini akan keluar kemudian diganti lagi dan di situ ada ahli jawatan kuasa ataupun lembaga yang menguruskan sedekah, menguruskan wakaf dan juga infak kalian. Masya-Allah. Jom sama-sama kita bantu untuk pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darul Tuba ditangkap sudah Mudah-mudahan kita dapat juga saham pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Ustazah atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan adil tu. Dan adil juga dengan harta yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita infakkan perjalanan Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian kita pada pagi ini. Jumpa lagi nanti. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti seketika, kembali sekali sini dalam Assalamualaikum. Tidakkah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka
dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak.